Baik. Pendahuluan tamhid. Dia kata yashtamilu an nuqatit taliyah, dan ia akan merangkumi beberapa nuktah yang berikut. Pertama, ta'rif fiqh, lughah dan istilah. Apa takrifan bagi fiqh dari segi bahasa dan istilah. Kedua, masadir, sumber fiqh ni apa? Dapat mana kita kata ini halal, ini haram, ini boleh tak boleh, ini perbuatan sekian-sekian ada tak ada, kita ambil dari mana sumber. Kemudian tajuk dia, apa tajuk fiqh? Fiqh bincang tentang apa? Dia kadang-kadang kalau kita belajar apa tentang akhlak, bincang tentang apa? Kita belajar dengan akidah, bincang tentang apa? So jadi fiqh bincang tentang apa? Kemudian hasil dia, apa hasil belajar fiqh? Dan terakhir, kelebihan mengenai fiqh. Okey, pertama, makna fiqh, lughah dan istilah. Makna fiqh dari segi bahasa dan juga istilah. Okey, al-fiqhu, fiqh atau fiqh lughatan dari segi bahasa, al-fahmu, faham. Makna fiqh dari segi bahasa adalah faham. Daripada pengertian itulah firman Allah Ta'ala mengenai kaum Syuaib. Nabi Syuaib, kaum dulu kata pada Nabi Syuaib dalam surah Hud ayat 91, diorang kata, ma nafqahu kathiran mimma taqul, kami tak faham. Ma nafqah, kami tak faqih, mana tak faham banyak apa yang kau cakapkan. Bukan tak faham saja cakap macam tu je, kau cakap kami tak faham, dia kata itu. Diorang saja nak apa, menjadikan Nabi Syuaib tu rasa apa, tertekan kan, penyampaian macam korang tak faham. Sebenarnya diorang faham tapi saja buat tak faham. Ini biasa berlaku dalam mana-mana masyarakat. So kalimah yang kita nak faham tu adalah nafqahu, tidak kami faham, tak fahami faqih. Dan kemudian disebut dalam surah Isra, firman Allah Taala dalam surah Isra 44, walakin la tafqahuna tasbihahum. Ayat ni datang berkenaan dengan tajuk Allah Taala nyatakan, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi, dan tiada satu benda pun kecuali bertasbih memuji Allah Taala. Tiada benda kecuali memuji Allah Ta'ala. Mana bulan, bintang, kayu, pokok, semua sekali bertasbih memuji Allah Ta'ala. Walakin, akan tapi, la tafqahuna tasbihahum, kalian tidak faham akan tasbih mereka. Bunyi taklah bunyi kita subhanallah tu, mana pokok pun bertasbih, batu bertasbih. Cuma anda tidak faham apa tasbih mereka. Kamu tak faham tasbih mereka. Walakin la tafqahuna tasbihahum. So jadi tafqahuna maksudnya kamu faham. Kamu tidak faqih, ini kamu tidak faham. So itu dari segi masalah bahasa. Dari segi istilah pula, al-fiqhu fil istilah, al-ilmu bi ahkami syar'iyyati al-amaliyah. Dia adalah ilmu tentang hukum-hukum syarak amali. Amali maksudnya fizikal lah. Apa kita pegang, apa kita cakap, apa kita duduk, kita berdiri, kita makan, kita sebagainya. Yang muktasabah, yang diperolehi hukum-hukum tadi, min adillatihat tafsiliyah, daripada dalil-dalilnya yang terperinci. Maksudnya terperinci tadi, contoh macam kita ada hukum tentang wuduk. Okey, Allah Ta'ala kata suruh buat amal soleh, itu umum. Tapi Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Hei orang beriman, bila kamu bangun nak berikan solat, maka basuhlah wajah kamu. Ini terperinci lah. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan kamu hingga siku. Wamsa'u birusikum, sapulah pada kepala kamu. Wa arjulakum ilal ka'bayn, dan kaki kamu hingga ke buku lali. Surah Al-Maidah ke-6. So Allah Ta'ala berikan dekat situ, dari situ kita keluarkan hukum, diperolehi daripada hukum wuduk, daripada dalil yang terperinci, bukan dalil umum. Dalil umum ni macam apa, wa'malu salihat, kan, alladzina amanu wa amilus salihat. Salihat essentially umum, tapi datang arahan cara perbuatan soleh tadi, macam contoh wuduk diajarkan dalam Quran, itu dalil terperinci lah. Okey, wa qad tlaqul fiqhu 'ala al-ahkam min nafsiha, tapi kadang-kadang dilafazkan juga, kan, bukan pengetahuan tu, hukum tu sendiri hukum fiqh. Hukum berkaitan perbuatan amali mukallaf tu dipanggil fiqh. Apa kita makan, apa kita pakai, apa kita cakap, cara sembah Allah Ta'ala. Cuma dia pecahan lah, ada berkaitan tajuk dipanggil ibadat, ada berkaitan tajuk masalah muamalat, ada berkaitan masalah jenayat. Dia ada pecahan-pecahan dia. Terus kita ambil satu-satu. Dan sumber-sumber, okey, sumber-sumber fiqh yang utama ada 4. Okey, sumber-sumber asas bagi fiqh, masalah fiqh al-asasiyah, sumber fiqh yang utama ada 4. Pertama, Al-Quranul Karim. Dari Quran Karim lah kita perolehi hukum tentang contoh macam wajibnya solat, kan, cara berwuduk, kemudian apa bahagian pecahan untuk faraid. So Allah Ta'ala yang beritahu pada kita dalam Quran Karim. Ada pula datang daripada kedua, sunnah al-mutahharah, sunnah yang suci. Itu sunnah, daripada sunnah yang sahih, dipelajari, akan juga sumber bagi hukum hakam. Contoh macam bila kita terkentut, wuduk kita tak sah, batal.
Sedangkan Al-Quran tak sebut, tapi dalam hadis ada datang. Quran cuma sebut kalau pulang dari tandas, tapi tak sebut berkenaan kentut. Tapi dalam hadis Nabi sebut hadas tadi, macam dikatakan oleh Ibn Abbas, Abu Hurairah anhu, pada seorang lelaki daripada Hadramaut dan tanya pada dia apakah yang maksud dengan hadas. Bila dia kata apa? Abu Hurairah kata pada dia orang, ajarkan, dia kata Allah Taala, Nabi SAW bersabda, innallaha yaqbalu salata ahdikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tak terima solat seorang kamu bila dia hadas kecuali dengan selepas dia berwuduk. So lelaki tanya apakah dia hadas. Lepas tu Abu Hurairah kata al-fusa' wad-durat. Kentut yang berbunyi, kentut tak berbunyi. Kentut yang tak bunyi dan kentut yang berbunyi, semua sekali adalah pembatal. So kat sini kita tahu bahawa dari situ sunnah tempat kita merujuk. Kemudian ijma'. Yang ketiga ijma'. Ijma' ni adalah apa yang disepakati oleh para sahabat Nabi SAW di atas satu perkara, atas satu hukum. Contoh macam jumlah solat maghrib 3 rakaat. Tak disebut dalam Quran, tak dilafazkan oleh Nabi. Nabi tak sebut 3 rakaat, tapi amalan turun-temurun ditunjukkan oleh para sahabat memang maghrib 3 rakaat. Maghrib 3 rakaat turun-temurun. Tak ada pernah silap, tak pernah bercanggah sedikit pun. Bila para sahabat tak bercanggah, itu panggil sebagai ijma'. Dan bahkan dalam fiqh, sebenarnya kalau ikutkan ijma' ni tadi, dia kata kesepakatan para ulama' satu masa, satu zaman di atas satu hukum. Kalau mereka macam para sahabat lah yang paling utama, bila mereka bersepakat tentang satu hukum, maka tak ada siapa boleh canggah ijma' mereka. Macam pernah jadi kes dekat Perlis kan, datang seorang ustaz tu, dia kata apa, benda tu ijma' daripada amal, bukan ijma' sebab tak sebut. Dia kata rejam bagi orang yang berzina, dia rejam sampai mati tu, dia kata bukan ijma'. Memang ijma'. Pasal tak ada siapa orang bawah ni boleh kacau ijma' orang atas. Bila para sahabat dah setuju tentang satu perkara, tak bercanggahan, maka kita tak boleh datang canggah. Itu panggil ijma'. Macam solat 5 waktu. 5 waktu. Tak ada 6, tak ada 7. Atau tak kurang jadi 3 saja. Apa sama, itu adalah ijma'. So ijma' ni adalah apa yang disepakati oleh para ulama' di atas satu pengertian, satu hukum. Macam contoh macam bila disebut tentang solat, ada solat Nabi buat tak tinggal, tapi para sahabat tak faham dia sebagai wajib. Contoh witir. Solat witir Nabi tak tinggal hatta ketika musafir. Demikian juga solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Lepas azan subuh, solat 2 rakaat. Itu solat sunat fajar atau solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Nabi buat tak pernah tinggal hatta ketika musafir. Tapi para sahabat tak faham pun ia sebagai apa? Wajib. Itu itulah maksud ijma' dia. Dia tak faham benda itu sebagai kewajipan. Kalau dia faham dia adalah wajib, macam solat 5 waktu, dan itu ijma'. Dia tak faham, dia ijma' bahawa benda tersebut bukannya, walaupun Nabi tak tinggal, tapi ia bukannya wajib. Itu ijma' lah. Kefahaman mereka tentang ia adalah sunat sahaja, bukan wajib. Macam solat witir, sunat sahaja, bukan wajib. Dia faham konsep dia. Bila Nabi sebut, tapi para sahabat faham macam mana. So kesepakatan fahaman mereka itulah adalah ijma'. Faham okay. Yang keempat adalah qiyas. Qiyas ni adalah menyamakan hukum benda yang baru jadi, yang tak ada dalil, dengan benda yang dah ada dalil dan ada hukum. Contoh macam arak yang memabukkan orang, maka disamakan hukum atau dikiaskan hukum dadah kan, perbuatan mengambil dadah untuk berkhayal, sama seperti hukum orang yang minum arak. Mana kes kalau mabuk ke, mabuk kerana dadah, sama macam mabuk kerana arak. Contoh macam orang tu sekiranya, atau contoh macam kes apa, baru ni ada keluar kes durian, masuk masjid pakai makan durian, sedawa dalam masjid. Macam mana hukum dia? Sebab yang dalam hadis Nabi yang ada tentang bawang, Nabi kata barang siapa makan barang siapa makan, saya tak bahasa cawan, okay. Barang siapa makan dari pohon ini, Nabi kata jangan datang masjid kami. Nabi buat yang tu, bawang putih dengan bawang besar, bawang merah. So Nabi kata jangan makan, siapa makan pokok ni jangan datang masjid kami. Bahkan dihalau keluar orang yang bau. Soalan, kalau sekiranya orang makan durian, hukum sama ke tidak? Kalau durian zaman Nabi tak ada, cuma kesan dia serupa. Seorang ni sedawa, seorang tu kan, satu masjid bau busuk, tak boleh lah. Sama lah hukum, itu main kias. Kita menyamakan hukum benda baru yang zaman Nabi tak ada dengan benda yang sekarang, yang baru berlaku, sebab illah yang sama. Illah dia adalah sama. Macam kita bayar zakat untuk beras, dalam hadis Nabi mana dia sebut beras? Nabi sebut gandum, barley kan, kismis, tamar. Nabi tak sebut pun beras. So awak pun tak ni, tak pergi minum.
Tak pergi apa? Tak pergi bayar zakat beras. Sebab apa? Tak ada dalam hadis Nabi. Bawa saya hadis. Ini masalah kias. Pengkiasan. Sebab di sana diorang makan barley, gandum. Di sini makan beras. So jadi kena samalah hukum dia. So konsep dia ini pengkias. So kita ada Quran, sunnah, ijma', kias yang menjadi sandaran bagi sumber fiqh. Ada benda-benda lain selain daripada 4 ni yang tak disebut dalam buku tu. Dia ada apa? Contoh macam istihsan. Istihsan ni memandang baik satu benda tu lalu dikeluarkan hukum. Rasa seeloknya macam ni. Kadang-kadang dalil tak ada. Contoh kalau tuan tengok orang, Allah Alam, mungkin dekat sini tak buat kot, dekat Perlis ni, dekat belah Kuala Lumpur ke Selangor, kalau tuan turun tuan nampak bila time solat berjemaah 2 orang, imam dengan makmum. Kebiasaannya dia akan langkah ke belakang sikit, makmum yang berdua dengan imam saja. Sepatutnya makmum tu sebelah-sebelah dengan imam. Hadis sangat banyak datang. Memang Nabi SAW, hatta Ibn Abbas pernah sekali kena tegur dengan Nabi kan, dengan solat dia berundur. Nabi tarik dia undur. Nabi tarik dia undur. Lepas solat Nabi toleh dekat dia. Nabi kata, apa hal? Aku jadi kau sebaris dengan aku, kau ke belakang juga. Nabi kata macam tu. Maksudnya memang sepatutnya imam dengan makmum sebaris kalau berdua saja. Tapi dalam kita tengok orang-orang yang beramal dengan mazhab Syafi'i setengah tempat diorang pandang lagi baik ke belakang sikit. Pasal dia kata pasal tak nak mendahului imam. Sebab ada hadis datang berkenaan dengan jangan mendahului imam, tapi hadis datang tentang pergerakan, tentang kedudukan. Dia kata kalau pergerakan tak boleh, kedudukan pun tak boleh. So jadi diorang kata elok belakang sikit. Dia elok belakang sikit tadi panggil istihsan. Dia kata lagi baik belakang sikit sebab bimbang kalau silap awak ada langgar larangan solat, dia kata. Sebab tu elok belakang sikit cakap. Itu dia panggil istihsan lah. Lepas tu kita ada, selain itu ada istishab. Istishab ni adalah meletakkan hukum satu benda ikut yang asal. Contoh macam asal pada makanan, selagi tak datang dalil kata haram, makan. Selagi dalil tak ada kata haram. Sebab kes makanan perlu dalil kata haram baru haram. Dia bukan macam ibadat. Ibadat tak ada diajar jangan buat. Bab ibadat kalau tak Nabi ajar jangan buat. Kalau buat makanan, selagi tak datang dalil kata haram, makan. Kalau dalil kata haram pun berhenti. Jadi contoh macam kalau kita apply benda ni, hukum ni kepada contoh orang tanya soalan tentang kangaroo, halal haram. Kalau ikut kepada dalil tak jumpa. Quran, sunnah, ijma', qiyas ada. Tentang jumpa pada istishab. Balik pada hukum asal. Hukum asal benda-benda makanan selagi tak dalil kata haram maka dia halal. Halal lah. Halal. Sebab dia tak ada dalil kata haram. Sebab benda yang haram saja boleh diharamkan makanan dia. Kalau kata benda tak ada dalil kata haram, halal kan lah. Pasal asal pada suatu perkara dalam bab makanan adalah halal. Kecuali datang dalil kata haram, atau kena dia dengan benda yang haram, barulah dia jadi haram. Jika tidak, dia adalah halal. Bab ibadat lain. Bab ibadat selagi dalil tak kata ada, jangan buat. Selagi dalil tak tunjukkan cara itu, jangan buat. Bila orang tu buat saja, masalah. Jadi bid'ah, jadi perkara-perkara perbuatan yang merosakkan agama. Sebab dalam ibadat, asal daripada ibadat ni tawakuf sampai dalil kata ada, baru kita buat. Jika dalil tak ada, maka jangan buat. Contoh faham okey. Istihsan, ishab. Kemudian masalih mursalah. Masalih al-mursalah, ini selain daripada Quran, sunnah, ijma', qiyas, kita ada masalih mursalah. Masalih mursalah ni kemaslahatan yang ingin dicapai. Contoh macam kes jual beli. Dalam jual beli, tuan-tuan kena nampak barang dibeli, rupa dia, saiz dia, jenis dia, tuan-tuan kena nampak. Tapi dalam jualan kiriman, tahu kiriman, kita kirim barang dengan orang, dia kiriman, tolong belikan saya gula jenama ini 3 kilo. Kita sebut kan kadar dia, bentuk sebagainya. Walaupun barang tu tak ada, boleh. Sebab apa? Sebab balik pada asal, diorang tengok kepada perbuatan orang-orang Arab zaman dahulu, Madinah contohnya, diorang ambil daripada orang-orang yang berdagang di Madinah barang. Tapi untuk bayar balik, diorang tunggu tamar diorang keluar baru bayar. Maksud dia, tamar dah ada belum? Belum. Tapi boleh bayar, boleh. Akhirnya itu bagi jual beli kiriman. Maksud dia baik salam. Mana saya kata orang tu, tolong belikan saya kopi jenama ini harga sekian. Dia kata okey, kita bagi. Dan sah. Pesanan itu panggil sah.
Jual beli pesanan adalah sah. Walaupun ikutkan kepada kaedah jual beli, ada timbul kekeliruan kat situ. Ada orang pernah jadi kes, dia beli kapal, dia kapal ingat kapal besar atau kapal kecil. Dia beli murahnya kapal ni. Dia ingat nak beli bot laju. Rupanya bot tu besar ni ha. Gambar dalam internet kan. Besar ni lah. Dia ingatkan kapal tu besar tu ha. Nak fahamkan cerita dia, kadang-kadang boleh tertipu. Kan barang tu tak ada, tapi kata ada. Itu benda tu. Jadi dalam Islam memang jual beli yang ada gharar, ada tipu daya, tak dihalalkan automatik. Macam orang tu jual ikan dalam air, tak boleh. Tapi kalau kita pesan orang, tolong belikan saya ikan, tak nampak juga. Belikan saya ikan senangin ke, ikan bawal ke, bawal emas ke, kita sebutkan bawal jenis apa, beli 3 ekor, kita bagi duit. Kita boleh beri macam tu, tak apa pula. Tapi bila orang tu jual dalam air, tak boleh pula. Nak beli, bayar dalam air ni. Tak nampak, tak boleh. Tapi ketika mana kiriman, dia sebut benda tadi, boleh. Ini dipanggil masalihul mursalah. Kita ada tujuan ataupun maslahah yang ingin dicapai, dan memang benda tu boleh berlaku dan diizinkan dalam agama. Sebab Nabi pernah izinkan kepada orang-orang yang di Madinah dahulu untuk menjanjikan bayaran dengan tamar. Sedangkan tamar belum tentu lagi keluar tau. Tamar yang diorang janji nak bagi pada orang yang diorang ambil barang belum lagi keluar. Tapi diizinkan mereka buat sebab apa? Untuk kemudahan mereka. Tapi Nabi sebut barang siapa yang salaf, maksud dia ambil barang dulu kemudian nak bayar kemudian, dia kena sebut kadar, sukatan, apa benda jenis dengan tepat. Tempoh pun kena betul. Berapa bulan nak bayar. Tak boleh sebut macam nantilah saya bayar. Itu masalah dia. So jadi kat sini masalah menjadi juga. Kemudian kita ada saddu zara'i. Saddu zara'i menyekat kerosakan yang lebih besar. Maksudnya benda halal boleh jadi haram. Benda halal boleh jadi haram. Contoh macam kalau sekiranya contoh nak faham dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, contoh macam dilarang anak-anak untuk mengatakan pada mak bapak. Pun tak boleh. Mak kata ni, pun salah. Sedangkan tadi kan tak pun apa? Luak badan awak. Badan mak tak luak pun. Tapi benda letak paling kecil pun haram supaya yang besar tak boleh masuk. Letak paling kecil supaya yang haram tak boleh. Macam tudung kepala. Suruh tudung kepala kan, kena tutup buka kepala. Pasal lagi yang lain lagi lah tak boleh. Bukan tudung kepala nampak ketiak. Pakai tudung, ketiak tu nampak. Allah Ta'ala suruh pakai tudung je, tak kata tudung ketiak. Tak sebut pun tentang kaki, ada sebut. Dia sebut benda paling kecil kan, benda tu asalnya tak ada masalah, ringan kan, tapi diharamkan. Contoh macam ni, bab melihat, memandang kepada wanita bukan mahram. Kalau perempuan tu pakai tudung, halal ke haram kita tengok dia? Tenung macam ni, boleh tak tenung? Dia pakai tudung, kenapa tak ada tenung? Sebab kerosakan lagi besar belakang tu. Hatta walaupun dia pakai tudung, dia tak perlu tutup muka dia, tapi awak tak boleh tenung dia, kecuali dia bini awak. Walaupun asalnya tengok tadi, luak tak luak? Tengok gambar, luak tak luak gambar? Luak tak? Tak luak kan? Haram, tetap haram. Ini kena jaga sebab tu kenapa benda asalnya halal, tapi tutup kerosakan yang besar diharamkan. Ini saddu zara'i, menyekat kerosakan yang besar. Kemudian seterusnya adalah qaulus sahabi, kata-kata sahabat. Pendapat para sahabat pun menjadi rujukan juga. Kadang-kadang para sahabat Nabi dalam bab dalil-dalil datang, diorang ada fatwa-fatwa tersendiri. Itu menjadi rujukan. Lepas tu yang terakhir, syar'u man qablana, syariat orang-orang sebelum kita. Ini contoh para ulama letakkan, contoh macam kisah Musa AS. Kalau saya tanya soalan, mandi bogil halal haram? Mandi bogil pada tempat tersorok, orang tak nampak, halal haram? Orang Melayu kita mesti ada kain basah. dalam bilik mandi pun ada kain basah lagi. Ini saya terangkan. Dalam kawasan tertutup yang tak ada siapa nampak anda, mandi tidak berpakaian tu adalah halal. Mana para ulama ambil hukum dia? Diorang ambil hukum pada kisah Musa AS. Dalam hadis Bukhari, Muslim, datang kisah Musa AS. Musa AS, dalam Sahih Muslim, lafaz ini, dia kata Musa AS dahulu dia tak mandi bersama kaum dia.
Diorang mandi bogil beramai-ramai. Anak beranak, ini pak penakan ni. Jadi mandi bogil beramai. So Musa tak mandi dengan orang. Dia mandi asing-asing seorang-seorang. Memang tak pakai baju jugalah. Mandi, kalau pakai baju macam mana nak bersihkan badan? Okey. So jadi bila Musa AS tengah mandi, batu yang dia letak baju tu lari. Batu tu lari. Memang lari betul. Dalam hadis sebut memang lari. Musa kejar batu tu. Batu, baju. Batu tu lintas depan kaum Musa AS. Jadi Musa kejar, tak perasan kaum dia tengah tengok. Pasal diorang ketika mana Musa tak nak mandi dengan diorang bertelanjang, diorang kata Musa tak nak mandi ni mesti pasal dia ada cacat. Entah ada sopak ke, ada kurap ke, ada apa sebagainya. Lepas tu bila Musa lari nampak elok rupanya tak ada cacat. So, jadi sampaikan macam tu dia kejar batu tu. Lepas tu batu tu berhenti, Musa pun tangkap ambil baju dia lempang batu tu. Abu Hurairah kata berbekas 5 jari dekat batu berkenaan dengan 5 jari Musa AS. Ini kisah betul, lempang dia. Tapi kisah ni kan, daripada sini para ulama ambil hukum. Sebab bila Nabi ceritakan tentang kisah Musa tadi untuk bagi tahu tentang macam mana Allah Ta'ala bersihkan Musa dari tuduhan kaum dia yang memburuk-burukkan dia, Nabi cerita berkaitan Musa mandi telanjang berseorangan. Maksud dia, kalau sekiranya tidak ada sesiapa di kawasan berkenaan, anda tidak ada masalah untuk mandi, tak pakai baju. Hatta itu bagi kita faham bila Nabi mandi, contoh di Mekah ketika mana Fatimah halang daripada orang ramai tengok. Kalau mandi Nabi pakai kain basah, perlu halang tak? Dan Fatimah pegang, tutup bapak dia yang bagi orang tengok ketika tengah mandi. Maksud dia Nabi pakai baju taklah. Kalau pakai kain basahan, tutup pusat ke lutut, ada masalah? Mana ada masalah? Jadi Nabi SAW ditutup, dihadang tu sebab tak ada baju lah. Itu cara kita faham dalil. So konsep dia, okay, syariat orang sebelum kita juga menjadi hukum. Cuma kalau diiyakan oleh Nabi SAW. So daripada sini 10 perkara tadi, yang 4 kita biasa pegang lah: Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Yang istihsan, istishab, masalih mursalah, sadul zara'i, qaul sahabi, syar'u man qablana, yang lain 6 lagi tu, ini dipercanggahkan, namun semua balik pada Quran dan Sunnah. Sebenarnya semua asalnya balik pada Quran dan Sunnah, tidak ada lari daripada Quran dan Sunnah. Kalau orang yang tak faham saja akan kata, macam tadi kita sebut Qiyas, mesti balik pada Quran Sunnah juga. Ijma' mesti di atas Quran dan Sunnah juga. Bukannya datang kosong tiba-tiba ijma'. Bukan kosong dia mesti ada balik pada Quran dan Sunnah. So itu sebab kenapa balik pada asal memang Quran Sunnah adalah rujukan utama bagi fiqh sebenarnya. Tapi yang tambahan tadi untuk ketika mana hukum yang lain atau pengertian lain bagi apa Quran dan Sunnah datangkan. Mana kalau ikut perbuatan Nabi, kita ingatkan wajib. Rupanya perbuatan Nabi tak semuanya wajib. Contoh macam kisah solat witir lah. Solat witir Nabi sentiasa buat, tak pernah tinggal. Tapi tidak menjadi wajib. Sebab apa? Sebab para sahabat tak faham ia wajib. Kalau wajib, diorang nukil pada kita, bagi tahu pada kita, Nabi SAW suruh buat. Bahkan siapa buat ada sekian-sekian. Itu cara kita mengijma'. Qiyas pada benda yang tak ada hukum, kita jadikan hukum baru. Okay. Jadi itu asas, itu adalah sumber-sumber fiqh. Okay. Apa perbincangan fiqh? Tajuk fiqh ni adalah maudhu'ul fiqh. Maudhu'ul fiqh af'alul mukallafin. Tajuk fiqh ni adalah perbuatan-perbuatan, perlakuan, tingkah laku orang-orang mukallaf. Okay, mukallaf ni maksud dia orang yang balik berakal. Macam kita, tuan-tuan dan saya, balik berakal, maka kita dah mukallaf. Islam, balik berakal. Dia kata minal ibad, di kalangan hamba-hamba, ala nahwin amin syab wa syamilin, dia atas bentuk yang umum lagi menyeluruh. Fahuwa, maka fiqh ni dimasuk pada semua. Fa yatanawalu alaqatul insan ma'a rabbih, dia menyentuh tentang hubungan manusia dengan Tuhannya. Nanti kita pecahkan maksud dia bab apa? Bab berkenaan dengan akidah, bab berkenaan dengan tajuk apa? Ibadat. Fiqh dalam ibadat, okey. Wa ma'a nafsi, tentang diri dia. Tentang diri dia, pembersihan diri, taharah sebagainya. Wa ma'a mujtama'ihi, dan dia dengan masyarakat dia. Dengan jiran, hukum dengan adik-beradik, hukum dengan keluarga. Semua ni ada hukum fiqh sebenarnya. Wa yatanawal ahkamul amaliyah, dan menyentuh hukum-hukum amali ni. Wa ma yasduru min 'anil mukallaf, dan apa yang muncul daripada mukallaf tadi, min aqwal, sama ada daripada kata-kata, wa af'al atau perbuatan, wa uqud, akad-akad perjanjian, wa tasrufat, dan tindakan-tindakan macam dia cederakan orang ke dan sebagainya, maka itu akan menyebabkan ada hukum. Ini fiqh.
Macam saya baling orang batu, lepas tu dia cedera. Ada hukum tak? Kalau ada hukum itu fake. Itulah fake. Dan saya tuduh orang berzina, saya kata dia bukan berzina. Ada hukum fake. Kat sini kita tahu masa tasarruf, kata-kata kita, perbuatan kita, kan, akad yang kita buat, kita berjanji hutang dengan orang ke, berjanji apa tadi? Apa janji tolong, janji apa, janji berkenaan dengan jual beli ke, sewa menyewa ke, dan hutang piutang ke, semua sekali benda berkenaan ada hukum. Yang kita memang kena tengok pada fiqh tentang perkara ni. Wahya, dan dia kata hukum-hukum fiqhiyah ni ala nau'ain, di atas dua bentuk. Pertama, ahkamul ibadat, hukum-hukum ibadat. Hukum-hukum ibadat min salatin, yang berupa solat, wa siyamin, puasa, wa hajjin, haji, wa nahwiha, dan selainnya, yang mana datang daripada Allah Ta'ala, perintah untuk buat. Tak ada pun perlu kita fikir kenapa maslahah dibuat. Sebenarnya macam solat, kan, buat je, jangan tanya banyak. Kenapa 5, kenapa 4, kenapa 3, kenapa 2, kenapa 1, kenapa tak ada. Kenapa 5 waktu? Kenapa Zuhur, kenapa Asar, kenapa Maghrib? Walaupun orang cuba kaji, ada orang kaji, dia kata pasal ketika ni kita punya darah naik, darah kita turun. Macam baru ni apa yang insya-Allah malam besok berkenaan tajuk apa, gerhana. Kenapa gerhana kena solat? Dia benda sebenarnya itu ibadat semata-mata. Kita patuh perintah Nabi. Macam solat gerhana pula ada 2 kali rukuk, 1 rakaat. Kenapa 2 kali rukuk? Dan kenapa kita kena solat selagi mana waktu gerhana tadi tidak tersingkap? Kenapa kena teruskan lagi? Itu ibadat semata-mata. Macam haji. Haji kan kenapa tahu 7 kali, kenapa sekian? Bab ibadat ni tidak ada soalan tentang kenapa. Kan, kalau kita tahu ke kenapa, tak tahu kenapa, tetap wajib. Tak ada gitu saja solat ni waktu ni wajib sebab sekian. Kenapa baca Zuhur baca kuat, baca perlahan, Asar baca perlahan, Maghrib, Isyak, Subuh baca kuat? Kenapa? Tak ada soalan kenapa sebenarnya. Ini masalah ibadat, semata-mata ibadat, yang tidak kita ada di situ sebarang persoalan. Ibadat semata-mata. Okey, itu yang ibadat. Yang kedua, hukum fiqh ni ahkamul muamalat, yang ia adalah hukum-hukum muamalah. Bukan hukum-hukum muamalat, layanan kita pada orang lain kita, yang berupa uqud, min uqudin, daripada akad-akad, tasarrufat, tindakan-tindakan, uqubat, hukuman-hukuman, jenayah yang dibuat, dhamanat, jaminan-jaminan, wa ghairiha, dan selainnya, yang merupakan, dikata mimma yuksidu bihi tanzimun ala qatil insan ba'dun ba'din, yang ia sebenarnya tujuan muamalat ni untuk menyusun hubungan manusia satu sama lain. Kat situ kita akan belajar kenapa ni jadi haram, ni jadi sekian, kita akan belajar. Itu beza. Dalam bab muamalat memang ada sebab-sebab dia. Maka kita perhatikan kebanyakan hukum muamalat nanti kita akan tengok bila diharamkan jual beli, contoh macam yang ada tipu daya. Jual beli yang macam ikan dalam air, burung kat udara. Kenapa tak boleh? Atau dalam karung. Saya kata, Tuan Haji, nak beli barang tak? Naklah. Bak RM5. Apa barang dia? Dalam karung. Apa dia? Jangan tanya. Tak boleh. Tak boleh. Jual beli tak tahu kenapa. Mana boleh buat? Itu tak boleh. Dalam Islam haram. Mana boleh kita mempersetujui benda tak nampak? Ini konsep yang kena faham dalam muamalat. Macam pernah jadi kes dulu kita, tapi tak jadi, alhamdulillah. Apa yang TPP yang Amerika Syarikat impose ke atas kita untuk Trans-Pasifik apa benda tah perdagangan tu, yang kononnya nanti diorang punya kontraktor boleh masuk Malaysia, masuk tender lawan dan sebagainya, kita pun boleh masuk ke tempat diorang kononnya, tapi benda tak jadi. Tapi yang kelakarnya, dia punya perjanjian dia adalah tak boleh dedah 3 tahun. 3 tahun tak boleh dedah. Apa berisi kandungan perjanjian ni, jangan dedah. Mana boleh, kan? Dalam agama mana ada boleh, mana ada bentuk macam tu. Janji tapi jangan tahu apa janji awak. La ilah. Tanda tangan. Ini kena faham. So konsep dia, banyak orang tak tahu buat muamalat ni. Tak kira untuk menteri ke siapa ke, tak tahu. Benda ni salah. Mana boleh awak berjanji benda yang benda tak tahu. So konsep dia kat situ. Kenapa tasarrufat dan tindakan ni, sebenarnya masalah pengharaman tu dia akan sebab. Kita akan bincang ni bila kita buat muamalat ni, jual beli yang haram tu bila kita bincang, kita akan nampak di mana gagalnya jual beli tadi. Kenapa Islam haramkan? Dia berbeza dengan masalah ibadat-ibadat. Pasal buat saja, jangan tanya banyak. So Allah Ta'ala nak kita buat. Yang ini masalah muamalat ni kan dia berlaku dengan sebab pilihan kita. Contoh kalau kita nak beli barang, tak beli barang, dia pulang pada kita kan nak beli ke tidak.
Sebenarnya kita nak beli saja ada yang tajuk timbul. Tak nak beli, tak payah bincang pun tak apa. Okey? Baik. Jadi dia kata kat sini, dia kata dan hukum muamalat ni dia kata wahadul ahkam yumkinu hasruha fi ma yali. Okay, selain ibadat yang kita tak masuk nanti, kita akan masuk pada hukum muamalat dan kita boleh simpulkan hukum-hukum muamalat tadi pada apa berikut. Pertama, dia ada dalam 5 benda. Pertama, ahkamul usrah, hukum-hukum kekeluargaan. Min bad'i takwiniha ila nihayatiha, bermula daripada permulaan pembentukan keluarga sehinggalah pengakhiran keluarga tersebut. Wa tashmulu, dan merangkumi hukum-hukum keluarga ni ahkamuz zawaj, bab perkahwinan, okey, wat talaq, perceraian, wan nasab, keturunan, wan nafaqah, nafkah. Ini banyak orang tak faham. Saya perhati kat Malaysia, kes ni gagal sekali. Kan bila berlaku perceraian, kadang mak tu bela anak, tak ada bapak tu bagi dia satu sen pun, sedangkan tu anak dia. Sedangkan yang betulnya mak tu boleh tinggalkan anak yang dia lahirkan kan, tinggalkan orang mertua dia, balik dia belah, dia kahwin lain, tak perlu dah layan anak berkenaan, bukan tanggungjawab dia. Tapi dalam masyarakat Islam Melayu kita, diorang tak faham bab ni. So diorang sering bila mak tu tak jaga anak, dia kata mak apa tak jaga anak. Dia patut kata bapa apa yang tak tanggung anak, dan patut kata atuk apa tak tanggung anak. Faham Sebab ini bab ni sangat kritikal. Saya perhatikan banyak orang tak jaga bab ni. Bila katakanlah anak kita lelaki kahwin dengan anak orang perempuan, lepas tu bercerai, dapat anak cucu tu kita punya tanggungan. Kalau suami, katakanlah anak kita mati, anak lelaki kita mati, ada cucu daripada anak lelaki tadi, anak dia tu adalah tanggungan kita, wajib, bukan sunat tau. Wajib kita nafkahkan, belanjakan macam anak kita sendiri, yang mesti kita bagi duit, bagi belanja hidup, pelajaran dan sebagainya, tempat tinggal, mesti buat. Dan budak tadi tak balik pada belah mak dia punya keluarga, balik pada kita, sebab kita waris harta dia. Kalau budak tu mati, katakan budak jutawan, saya atuk dia kan, saya dapat harta dia tu tak? Bapak dia tak ada, saya lah waris. Tapi time bila budak tu ada masalah membesar, langsung tak tanggung. Bila budak tu mati sebagai seorang kaya, tangan saya macam ni. Tak gila? Awak tahu tak dulu awak kena tanggung dia? Ini masalah banyak masyarakat Islam kita tak tengok bab ni. Dan mati ni dia bergatur nak ambil duit. Sangat bahaya. Sebab dia berdasarkan, macam Islam suruh kita jadi waris, sebab kita kena tanggung. Padanlah, barulah berpadanan. Tanggungjawab berserta dengan habuan. Ini jaga tidak, apa tu nak tuntut harta. Saya waris, tengok nafaraid. Bab nafkah hari tu tak bincang pun. Ni jaga-jaga sikit. Nanti kita bincang insya-Allah. Wal miras, pewarisan harta, wa nahwiha dan selainnya. So pertama, hukum kekeluargaan. Kedua, ahkam muamalat maliyah madaniyah. Hukum-hukum muamalah keuangan madani yang ia berkaitan dengan wahiyal muta'alliqatu bi muamalatil afrad. Dia berkaitan dengan muamalah individu. Okey, mumbadalatihim, dan juga pertukaran hak mereka yang berupa apa? Min bai'in, seperti jual beli, ijaratin, sewa menyewa, syarikah, perkongsian harta kan, buat syarikat sebagainya, wa nahwiha dan selainnya. Ini berkaitan tajuk urusan kita dengan duit. Duit kita ada, kita buat apa? Bagi orang ke, hibah ke, wakaf ke, sedekah ke, apa jadi pada harta tadi. Okey. Ketiga, hukum amalan ketiga adalah ahkam janaiyah, hukum-hukum jenayah. Wahya allati ta'allaqu bima yasduru 'anil mukallafi, dia adalah berkaitan apa yang muncul daripada seorang mukallaf, min jaraimi wa ta'addiyat, yang berupa jaraim, jarimah-jarimah, jenayah-jenayah, dan juga pelampauan-pelampauan. Contoh pukul orang, lukakan orang, patahkan tangan orang kan, bunuh orang dan sebagainya. Ini dipanggil jenayah. Dan dikata, dan juga masuk masalah benda seperti zina, liwat, masuk sekali ni, sebab dia adalah jenayah. Dia dikira sebagai hukum jenayah. Okey, wa ma yastahiquhu 'alaiha minan uqubat, dan apa dilayakkan orang berkenaan dengan apa dia buat jenayah tadi daripada hukuman-hukuman apa dia kena. Faham Keempat, hukum amalan ni adalah ahkam murafa'at wal qada, hukum-hukum pendakwaan dan juga penghakiman. Ini pun orang tak bincang. Kita kat Malaysia saya tak pernah tengok orang sampai pada bab ni. Bab fiqah, orang berhenti bab solat habis. Sebenarnya sampai pada hukum masalah bila kita nak dakwa, pendakwaan, bawa kes ke mahkamah, lepas tu hakim nak hukum macam mana pun telah diajarkan. Ini kena jaga Wahya, dan dia adalah wahya al-muta'alliqatu bil qada, dia apa yang berkaitan dengan penghakiman. Fil khusumat, contoh pertama dalam masalah apa? Pertelingkahan, orang berebut tanah
berebut anak, berebut sekian. Ni hakim buat apa? Tengok aje. Dia kena buat. Pasal Nabi dahulu melaksanakan pemutusan hukum. Di antara para sahabat berebut tanah, Nabi dah jadi orang tengah. Kan mana nak adil dan sebagainya. Semua ni wadakwa, pendakwaan, kan, watrukul isbat, cara pembuktian. Kita nak buktikan hukuman tu macam mana, nak buktikan siapa punya ni, semua ada cara-cara dia. Wa nahwiha dan selainnya, hukum murafaat wal qada. Yang kelima, ahkamud dualiyah, hukum-hukum ke antarabangsa atau kenegaraan. Wa hiya allati ta'allaqu bi tanzim alaqatid dawliyah al-islamiyah bi ghairiha. Dia adalah berkaitan dengan pengaturan atau penyusunan hubungan kerajaan Islam, negara Islam dengan selain negara Islam, min dualil fil silmi wal harbi, daripada negara-negara yang ada dalam ketika damai atau perang. Damai macam mana, perang macam mana. Wa alaqatu ghair muslimin wa al muwatinin bid daulah, dan hubungan bukan Islam yang menduduk sebagai rakyat dalam dalam negara berkenaan. Apa hukum dia, di mana kedudukan mereka. Okey, wa tashmulul jihad wal muahadat, dan ini merangkumi jihad dan juga perjanjian-perjanjian negara tadi. Kalau negara buat perjanjian dengan musuh, contoh macam dalam Islam lah, ketika mana Nabi pernah buat perjanjian dengan Quraisy Mekah. So bila Nabi buat perjanjian Quraisy Mekah, darah mereka ketika itu dalam perjanjian tadi adalah haram. Tak boleh serang tiba-tiba, tak boleh kacau, tak boleh sekian, tak boleh. Ada datang wakil daripada musyrikin datang jumpa Nabi, tak boleh dicuit mereka, tak boleh dicuit, haram. Sebab tu kenapa dalam konteks ni kita kena faham bahawa Islam bukan hanya adalah puasa, solat, zakat, haji. Dia ada kaitan dengan masalah-masalah tadi, hubungan dengan negara. Baik. Samaratul ilmu fiqh. Apa hasil yang kita belajar ilmu fiqh? So kita dah tahu kan fiqh ni faham, maksudnya faham, dan dia berkaitan tajuk masalah kita punya tindakan mukallaf, orang yang ada dikira dosa pahala dia, apa perbuatan cakap dia, perbuatan dia. Dan kita kata benda tu ada pecah dua, sama ada hubungan dengan Allah Ta'ala, hubungan dengan makhluk. Hubungan dengan Allah Ta'ala yang ibadat semata-mata, ibadat yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kita, kadar, jumlah, waktu, nilai sebagainya, itu bagi ibadat. Yang kedua muamalat, yang kita kata dia yang berkaitan dengan masalah hubungan kita sama kita. Okey. Apa hasil sebenar kita belajar fiqh? Apa hasil sebenar kita belajar fiqh? Okay, dia kata samaratul fiqhi. Samaratul ilmu fiqhi, hasil ilmu fiqh. Ma'rifatul fiqhi, pertama kita mengenal fiqh, wal amalu bihi, dan beramal dengannya. Kita belajar ni untuk beramal. Sebenarnya ini konteks semua ilmu. Tuan-tuan belajar, contoh macam belajar tafsir, untuk beramal dengan tafsir tersebut, bukan hanya setakat pengetahuan. Banyak orang kadang belajar just untuk pengetahuan, nak tahu je. Dalam agama mana ada ilmu yang sedemikian? Semua ilmu tadi untuk amal, untuk diamalkan. Mengetahui semata-mata tak guna. Sebab tu kita belajar untuk beramal. Apa saja. Wa tusmiru salah al-mukallaf, dan dia akan menghasilkan pembaikan terhadap orang mukallaf berkenaan. Wa sihhatu ibadatih, dan kesihan ibadat dia. Ini penting. Pasal manusia ni hanya jadi baik, jadi elok bila dengan aturan Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala berikan dia ibadat, terutamanya contoh ibadat yang mana ibadat tadi bertujuan untuk menyucikan dia. Contoh kalau kita tengok macam kes kita belajar fiqh tentang ibadat, wuduk kita menghapuskan dosa kita, solat 5 waktu menghapuskan dosa kita, menanti solat ke solat, solat maghrib tunggu isyak pula menghapuskan dosa kita, puasa kita lalui baru ni menghapuskan dosa kita. Kan semua sekali menghapuskan dosa. Pembersihan yang terbaik, ibadat adalah pembersihan yang terbaik. So dengan sebab itu, menjadikan ibadat tu sah adalah penting. Sebab ia jalan pembersihan diri anda. Macam mana anda boleh ibadat tanpa tahu sah ke tidak? Sah ke tidak? Entah, haji kot. Ni buat dia haji tak? Macam kes, banyak jadi kes kan. Orang kata solat. Macam kes tu kes imam apa? Imam dekat Puncak Alang betul. Dia tertinggal baca Fatihah satu ayat. Orang tanya masalah apa? Kan saya kata masalah sebenar bukan imam tu, makmum belakang. Tak ada seorang pun tahu cara untuk tegur imam. Saya tak salahkan imam tu, imam manusia boleh silap. Bukannya benda salah. Bukan salah dia. Memang dia tersasul, biasalah. Tersasul. Tapi makmum belakang dengar buat apa? Pasal diorang ketika nak amin, diorang gagap tau, macam nak amin ke tidak? Tak ada seorang pun tahu nak tegur imam macam mana. Sebab bahkan kalau dia terlajak dah sebut amin sekalipun, makmum belakang tu boleh terus sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Dia sebut macam tu. Dia boleh ulang macam tu, dan imam pula kena tahu bila makmum tegur maksud dia awak tertinggal ayat.
atau salah makhraj dan sebagainya. Jadi banyak makmum tak belajar cara tegur imam. Tu hasil dia. Atau imam terlajak, bangkit rakaat kelima, dia keempat rakaat dah, 4 rakaat dah solat. Lepas tu tiba-tiba sepatut duduk tahiyat akhir, pak diri terus. Makmum patut buat apa? Makmum Malaysia saya perhatikan tak reti nak tegur. Patut dia sebut subhanallah. Imam pula kalau dah belajar, kena tahulah bila makmum kata subhanallah tu bukan puji awak bagusnya. Oh subhanallah, hebat sungguh imam ni, tak cukup 4 nak tambah 5. Mana ada? Bila orang tasbih subhanallah, maksudnya awak salah perbuatan. So kalau banyak orang tak belajar, jadi imam tak belajar jadi imam. Yang makmum belajar tak belajar jadi makmum. Nak dekatkan soft tak reti, betulkan soft tak reti. Kalau imam tu terbatal, nak keluar macam mana? Itu tak boleh sebuat tu. Sini pernah jadi? Tak pernah jadi kot. Kami dekat KL banyak kali jadi. Saya sendiri secara peribadi lah kan. Sekali tu solat isyak, rakaat pertama okey, lepas kedua tiba-tiba rasa terkencing. Kalau tahan dia kata keluar sini kan. Okey. So saya keluar, saya tarik, ambil mikrofon saya tarik makmum sebelakang saya. Ini sebabnya siapa belakang imam kena pastikan dia boleh ganti imam, tahu tak? Yang mana-mana letak orang di belakang imam tu yang budak-budak tak letakkan belakang imam, bukan maksud dia duduk soft ujung sekali. Kalau budak tu memang dia pandai baca Quran banding pakcik-pakcik kan, dia paling layak belakang imam tu. Dia lebih tahu hukum solat. Pakcik-pakcik semua pergi ke tepi, dia tengah-tengah belakang imam untuk gantikan imam kalau imam terlupa atau terlalah salah sebagainya. So kita tarik makmum belakang tu, pakaikan mikrofon, kita keluarlah pergi tandas. Makmum pula kena faham lah bila awak ditarik oleh imam, awak telah jadi imam. Jangan macam aku tak tahu nak buat apa, masalah lah. Ada abang ipar saya cerita, dia kata ni azan ni siapa ke azan lu, azan lu nanti saya cerita depan ni. Wallahu a'lam. Bagi azan lu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tadi apa benda dia? Tajuk apa ni? Imam. Cerita kelakar. Abang ipar saya cerita. Okay. Dia kata ni apa? Waktu zaman askar lagi, agaknya zaman tu zaman jahiliah lah kot. Dia kata dekat tempat askar dia ada surau. Surau ni surau ni biasa diorang datang masuk azan, diorang biasa ada imam rawatib. Ada imam dilantik lah jadi imam kat situ. Tapi satu hari imam tak datang. So jadi sekarang ni semua yang datang ni semua tak pernah tahu jadi imam. Ya tak apalah. Jadi biasalah orang Melayu kita pasal kan, bila kita masuk surau mana-mana kan, kalau imam tak datang, awaklah. Itu tertolak seorang daripada ramai-ramai tu. Abang ipar saya kata, seorang tu tolak depan. Jadi imam ni Zuhur kan tak ada baca kuat. Korek kelentong pun tak tahu benda kan, tapi nak jadi cerita dia solat. Jadi imam Allahu Akbar, yang belakang pun Allahu Akbar. Lama, aku tak tahu lah. Dia pusing belakang, dia kata tu. Waktu abang ipar dia kata, dia pun sama juga macam diorang kan. Okey, semua sembahyang sendiri. Semua solat asing-asing. Faham tak? Benda ni reality. Kalau tuan-tuan tengok yang macam kes yang berlaku tu, sebab apa yang diorang tak boleh tegur imam? Sebab tak ada fake. Tak tahu solat sah ke tidak. Macam kalau imam terlajak. Macam baru ni kami dekat Bank Islam kan. Imam tu dia memang terlupa lah kot. Dah rakaat keempat habis, dia naik untuk 5. Allah, yang tegur dia suruh turun, saya dengan seorang orang Arab yang sebut subhanallah. Lain semua macam nak buat apa? Kalau kita orang diam agak-agak ada orang tegur tak? Normally orang tak tegur. Orang tak tahu nak cakap apa. Sebab bila imam salah, awak makmum kena tegur. Ini kaedah hari yang banyak orang tak tahu tau. Bila imam terlajak, awak nak apa? Pak Imam, katakanlah lepas solat baru tahu. Ni lepas solat baru tahu. Ada orang kata, Pak Imam, tadi terlajak 5 rakaat lah. Imam tu kena sujud sahwi je. Sebab Nabi pernah berlaku pada Nabi SAW. Nabi solat 5 rakaat, Nabi masuk rumah.
Nabi keluar, orang ramai tengah kecoh. Nabi kata, kenapa? Ya Rasulullah, kau solat 5 rakaat. Nabi pergi ke depan, terus sujud 2 kali, bagi salam. Ini menunjukkan bahawa ada kefahaman tadi, kita tahu nak menjadikan sah ibadat kita. Ibadat tu masih lagi sah. Tak perlu solat balik semula sebenarnya. Ini benda-benda yang kadang-kadang kita lihat masyarakat Islam kita ni belajar fiqh kan, jangan tak kunut. Kan, jangan tak kunut. Bab tadi tak seorang pun tak tahu cara nak tegur imam. Macam mana? Imam keluar, makmum nak buat apa? Kalau imam tu mati, macam itu kan, imam seorang khatib tu mati tengah berkhutbah. Okey, soalan, makmum nak buat apa? Kira batal khutbah ke macam mana? Kalau imam tu mati tengah solat, macam mana? Ini benda-benda berlaku. Para sahabat Nabi dahulu takutkan Nabi mati dalam solat. Sebenarnya sekali ketika Hasan dan Husin panjat belakang Nabi, ada sahabat angkat kepala tengok Nabi mati ke tidak. Dia nampak Hasan dan Husin tengah panjat ke kerabat belakang Nabi SAW. Ini benda yang kita kena ada fiqh. Sebab kesahihan ibadat kita, Allah redha pada kita ke tidak dengan apa kita persembahkan ibadat tadi, hanya sah kalau kita ada fiqh. Tak ada fiqh tentang nak kemukakan apa. Apa kita nak kemukakan kepada Allah Ta'ala daripada ibadat kita. Ini kena jaga sikit, kan? Dan juga benda ni akan menghasilkan lurusnya kepribadian dia. Sebab dia tak ada timbul tajuk buat benda lari-lari. Pasal semuanya dia tahu hukum ni tak boleh, ini boleh. Dia terlupa rakaat, dia tahu nak buat apa. Terlupa rakaat, nak buat apa? Aci je lah, tak boleh. Sebab kita ada hukum. Kalau kita lupa rakaat, Nabi kata banner di atas yang yakin. Yang ni ambil nombor kecil. Kita tahu 3 ke 4. 3 ke 4, ambil 3. Ambil nombor 3, ambil nombor kecil. Bukan ambil nombor 4. Tak kira yakinkan diri, bukan. Kalau 2 ke 3, ambil nombor 2. Anggap kita dah solat 2. Sebab itu yang kita yakin. Yang kita was-was, nombor 3. Orang was-was dengan 2 nombor je, mana 3. 1 ke 2 ke 3, itu gila. Ni solat aku ni 1 ke 2 ke 3. Mana ada 1 ke 2. Okey lah, ambil nombor 1. Ini konsep kena jaga sikit. Jadi ini akan memberikan kebenaran. Wa idza salahal abdu salahal mujtama'. Dan bila individu tu elok, masyarakat pun akan elok. Wa sara natijatu fid dunya as-sa'adah wal 'aishur raghd. Dan akan jadilah natijah hasil di dunia kebahagiaan dan hidup yang tenang. Wa fil ukhra, dan hari akhirat nanti ridwanullah wa jannati, akan dapatlah pada orang tu redha Allah dan juga syurganya. Fadlul fiqhi fid din wal hathu ala talabihi wa tahsilihi. Kelebihan fiqh, memahamkan diri dan agama, dan juga galakan untuk menuntut ilmu fiqh dan juga menghasilkan ilmu fiqh. Inna tafaqquha fid dini, sehingga memahamkan diri dan agama, min afdalil amal, termasuk daripada amal yang paling afdal. Min atyabil khisal, bahkan di antara ciri yang terelok. Wa qad dallatin nusus minal kitab wa sunnati ala fadlih. Ia telah menunjukkan nas-nas kitab dan sunnah ke atas kelebihan ilmu fiqh. Wal hathu alaihi, dan juga galakan kepadanya. Firman Allah Ta'ala dalam Quran dan surah At-Taubah ayat 122. At-Taubah 122, Allah Ta'ala nyatakan, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, dan tidaklah adalah orang beriman itu perlu keluar semua sekali, yakni untuk pergi berjihad. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din. Dan kalaulah keluar dari sekumpulan dari kalangan puak-puak mereka yang ada ni, satu kumpulan, satu orang, satu kumpulan, ta'ifah liyatafaqahu fid din, untuk mereka memahamkan diri dan agama, pergi keluar. Mana bukan semua kena pergi perang. Kenapakah tidak keluar satu kumpulan dari ramai tadi pergi belajar memahamkan diri dan agama? Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, dan supaya mereka ingatkan kaum mereka balik apabila mereka kepulang pada mereka, moga-moga mereka akan berjaga-jaga. Sebab penting, sebab ilmu agama ni, fiqh tadi, memahamkan diri agama tadi, membantu untuk kita memperingatkan mana betul mana salah. Dan bahkan Nabi SAW telah bersabda, Nabi sabdakan dalam hadis yang sahih, Nabi kata, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa diinginkan Allah Taala untuknya kebaikan, Allah fahamkan di dalam agama. Okay. Dan dia kata, faqad rattaban Nabi, dalam menyusun Nabi SAW al khair, kebaikan. Bila Allah Taala nak kebaikan pada seorang, Allah Taala fahamkan dalam agama. Mana kebaikan secara keseluruhannya bermula dengan di atas al fiqhu fid din, memahamkan di dalam agama. Wa hadha mimma yadullu ala ahamiyatih. Ini di antara dalil yang menunjukkan kepada kepentingan fiqh ni.
wa azama sya'nihi, dan ketinggian atau kehebatan keurusannya, wa ulwi manzilati, dan ketinggian kedudukannya. Wa qaulun Nabi sallam, dan sabda Nabi sallam dalam hadis yang lain, dia berkata annas ma'adin, manusia ni macam apa? Macam logam-logam yang dijemur dalam, kan batu kita logam kita gali, kan ada bernilai, ada tak bernilai, ada mahal, ada murah. Manusia macam tu juga. Khiyaruhum fil jahiliyati khairum fil Islam, orang terbaik di kalangan mereka pada jahiliah, orang terbaik dalam Islam juga. Tapi apa syarat dia? Idza faqahu, bila mereka faqih. Kalau mereka faqih, maka mereka terbaik jahiliah, terbaik Islam. Kalau mereka jahil, terbaik jahiliah dan Islam tak terbaik. Ini syarat itu. Walaupun kita ni bangsawan ke, kan, keturunan raja ke dan sebagainya, hanya ada nilai kalau kita ni faham. Tak ada nilai kalau kita tak faham agama. Sebab tu Nabi kata manusia ni macam logam kita keluar dari bumi, batu yang kita korek daripada bumi, ada mahal ada murah. Yang terbaik zaman jahiliah, terbaik juga zaman Islam, tapi dengan syarat bila dia faham, yang dia faham agama. Fal fiqhu fil din, maka fiqh dalam agama ni manzilatuhu fil Islam azimatun, dia adalah sangat agung. Wa darajatuhu fil thawab kabiratun, dan tahap darjatnya pada ganjaran adalah besar. So kita tahu mana betul mana salah. Mana seorang manusia tu bila dia kata belajar hadis, belajar tafsir, dia nak praktikkan, dia kena tahu fiqh. Kau dia tahu tafsir saja tapi tak tahu fiqh, macam mana nak buat benda berkenaan? Pasal hasil daripada pembelajaran fiqh, pembelajaran hadis tadi adalah pembelajaran tafsir, pembelajaran hadis tadi adalah kita laksanakan. Praktikal itu adalah fiqh. Praktiskan agama tu adalah fiqh. Awak belajar aqimus solah, Quran, baca tafsir, baca hadis Nabi. Pengakhiran ni kenapa? Buat itulah fiqh. So itu ialah penzahiran daripada apa? Iman yang kita ada. Dizahirkan dengan amal yang kita panggil sebagai amal Islam. Li'anna al-muslima idza tafaqaha fi umuri dinihi. Dia kata kerana seorang muslim bila dia faham, memahamkan diri pada urusan-urusan agamanya, wa arafa ma lahu, dia tahu apa yang untuk dia, apa dia dapat, wa ma alaihi, dan apa kena ke atas dia, min hukukil wa wajibat, daripada hak-hak dan kewajipan-kewajipan. Apa hak dia patut dapat, apa kewajipan dia kena tunai. Dia kata ya'budu rabbahu ala ilmin wa basiratin, dia akan menyembah Tuhannya di atas pengetahuan dan juga keterangan. Wa yuwafaqu li khair, dan dia akan ditaufikkan kepada kebaikan, was sa'adati, dan juga kebahagiaan fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Maka kalau macam itulah Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, laulal fuqaha, kalau bukan orang-orang yang faqih agama, auliyaullah fil ard, wali-wali Allah di muka bumi, falaysa lillahi wali, Allah Taala tak ada wali. Sebab orang yang faham agama saja tahu apa Tuhan nak daripada dia. Orang yang tak faham buat benda yang Allah tak nak, mana akan dapat, mana akan sampai. Allah Taala suruh dia solat subuh, dia bantai 2 rakaat, dia bantai pergi 4 atau 18 ke. Allah Taala suruh dia baca apa yang mudah, dia pergi buat benda bukan. So setiap kali dia buat amal akan reject, tertolak. Sebab tu kita tahu pada konsep masalah penerimaan amal kita 2. Satu ikhlas, satu mutaba'atis sunnah. Dan mutaba'atis sunnah adalah fiqh. Mana orang tu faham macam mana dia buat amal tadi sebiji macam Nabi SAW buat. Kalau dia tak belajar, mana mungkin dia tahu cara Nabi buat. Faham So konsep ni kena jaga. Sebab tu ilmu ni sangat penting. Dan kita insya-Allah akan mulakan dengan kitab muamalat. Lepas ni pada bulan yang akan datang, kita akan berjumpa dan kita akan mula masuk pada muamalat. Bab berkenaan dengan hal ihwal jual beli. Dia pernah, sebab kenapa tajuk ni kita pilih mula-mula? Sebab memang dahulu pernah ada seorang ulama di kalangan mazhab Hanafi diminta oleh orang untuk karang kitab pembersihan jiwa. So buat kitab pembersihan jiwa, kitab akhlak. Dia pergi karang buku berkenaan dengan bab jual beli. Orang kata, lah, kita minta bab akhlak, dia bagi buat jual beli. Dia kata, macam mana korang nak bersihkan jiwa korang kalau korang makan pun tak tahu halal haram? Halal haram pun tak tahu. Korang ambil hak orang, ambil orang ni punya, korang tipu orang ni tanpa sedar, kadang-kadang orang ingat halal. Benda tu haram, dia ingatkan halal. Dia makan-makan, mana boleh. Sebab orang yang tahu apa masuk mulut dia, yang betul tu memang benda hak dia, memang tak pernah dia langgar hak orang, orang itulah paling layak mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kena jaga sikit. Ini benda-benda yang insya-Allah kita akan bincangkan nanti pada masa akan datang. Jadi kita berhenti sini. Saya rasa cukup untuk pendahuluan, kita ambil ni, dan insya-Allah nanti kita akan sambung pada bulan yang akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Insya-Allah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.